أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanya Ustaz Detik Muhasabah, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya Ustaz Detik Muhasabah edisi 27 April 2020 bersamaan dengan hari Isnin, dan kita hari ini memasuki 4 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, kita mendoakan mudah-mudahan ibadah puasa kita dan juga seluruh ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita perkatakan pada pagi ini, sebagaimana yang kita wawarkan, kita bawakan isu-isu semasa, kita bincangkan. Dan apa yang menarik, insya-Allah kita akan bersama dengan ahli panel kita sebentar sekali lagi yang akan kita perkenalkan untuk membicarakan topik yang cukup menarik, iaitu sedekah yang afdal. Topik kita pada pagi ini, sedekah yang afdal. Apa yang afdal dan bagaimana sedekah-sedekah, insya-Allah kita akan bicarakan bersama dengan tetamu undangan kita sebentar sekali lagi. Dan untuk makluman dan juga pengetahuan para penonton, kita di paparan skrin pada ketika ini ada sedikit info yang mungkin dapat kita bawakan bikisan ataupun yang kita dapat ikuti di paparan skrin, iaitu di Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagaimana yang kita maklumkan, antara status COVID-19 yang berlaku di negara kita, perkembangan terkini yang kita dapati menerusi laman rasmi Instagram Kementerian Kesihatan KKM, dan jumlah kes keseluruhan 5,780 kes sehingga 26 April 2020 itu semalam, dan jumlah kes aktif 1,820 dan kes sembuh keseluruhan 3,862 dan mencatatkan jumlah kematian sebanyak 98. Dan bagi kes yang telah pun sembuh, yang pesakit yang baru yang sembuh, alhamdulillah telah pun mencecah 100 orang, dan ini merupakan satu angka yang kita kata berada dalam keadaan yang kita kena tetap berjaga-jaga, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melepasi fasa yang cukup getir ini, iaitu COVID-19 yang sedang melanda negara kita insya-Allah. Dan Fadil Ustaz telah pun berada di studio pada ketika ini bersama kita, iaitu Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Jazlan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Ya, sama. Sedekah yang afdal Ustaz, antara topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Ustaz kita mengajak dan juga menyuruh kepada para penonton sama ada yang menonton kita menerusi TV3 maupun TV9 untuk menghantarkan sebarang persoalan atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Fadil Ustaz. Seperti biasa boleh terus hubungi kita di talian bebas tol 1800 88 1637 atau terus menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480, atau paling mudah terus tinggalkan soalan anda atau kemusykilan di laman rasmi Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, dan kita bersiaran serentak di TV3 dan TV9, dan di TV9 kita akan siaran tambahan kita adakan selama 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Dan Fadil Ustaz, apa yang menarik untuk topik sedekah kita pada hari ini, yang mungkin kebelakangan ini kita mendengar pelbagai kita kata telahan-telahan ataupun video-video yang tular mungkin tentang sedekah yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, dan mungkin sebagai permulaan ataupun mukadimah topik tentang sedekah yang afdal pada pagi ini, mungkin ada sesuatu yang Fadil Ustaz ingin kongsikan dengan para penonton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dari Anas, Muslim-Muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dan program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dan mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesembuhan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesembuhan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dari bersifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang keempat daripada bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita dah masuk satu bulan yang diberkati oleh Allah SWT. Dan ini satu bulan disebut sebagai bulan yang ada disebut sebagai gudang pahala. Di sinilah kita mula membuat amalan-amalan yang soleh. Amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bersungguh-sungguhlah kita, dan mungkin tidak terlambat saya nak menyebut iaitu kepada ibu-ibu, ayah-ayah sedang menonton, iaitu selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali kepada tajuk kita yang kita bincangkan iaitu berkaitan dengan sedekah yang afdal. Bila sebut tentang sedekah ni lama kita bermain dengan ibadah ini. Iaitu daripada kecil lagi. Ayah kita cakap pergi masjid bagi kita 10 sen, kan. Orang dulu kalau pergi sedekah nak pergi masjid bukan pakai baik duit tau, dia pakai sapu tangan. Diikat duit tu kan. Itu saya ingat tu, kita orang kampung ingat lagi. Buka lepas tu masukkan dekat tabung. Sebenarnya amalan sedekah ni telah kita buat daripada sejak kita kecil. Oleh sebab itu, bila kita sebut berkaitan sedekah ni, apakah yang dikatakan sedekah? Itu perkara yang paling penting. Yang dikatakan sedekah itu iaitu memberi sesuatu yang halal. Ingat halal, bukan duit rompak, bukan duit curi, bukan duit rasuah. Halal, baik lagi manfaat. Maknanya kita memberi satu benda tu mestilah asasnya halal dan benda tu memang baik, kan? Baik, dan iaitu apa? Bermanfaat. Kalau ada yang Anas nak bagi katakan kepada saya, sedekah kepada saya harum mangga harum manis kan, bagi yang terbaik tau. Contoh kan, okey. Dan bermanfaat, manfaat makan, bermanfaat, okey. Dan dia sedekah ini juga bukan itu saja, dia memerlukan niat kerana Allah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini asas yang sangat penting. Okey. Dan begitu juga dikatakan sedekah ini dia tidak terbatas pada tempat. Kat mana-mana kita boleh sedekah. Kat mana-mana, nak pergi mana pun boleh sedekah, dan waktu bila-bila pun boleh kita sedekah. Dari bangun tidur sampai kita tidur semula pun kita boleh cari waktu yang terbaik untuk kita sedekah. Dan ingat, tidak iaitu ada jumlah yang tertentu. Lebih banyak kita bagi, lebih baik. Lebih bagus, lebih banyak kita beri, lebih bagus kita, dan iaitu apa? Kita dapat membantu dan menolong iaitu saudara kita yang tengah dalam iaitu kesusahan. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati sekalian. Bila sebut balik pada asas kita iaitu membincangkan berkaitan sedekah yang paling afdal. Kita merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu ketika telah datang seorang lelaki iaitu bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ai sedekatul afdal?" Apakah sedekah yang paling afdal ataupun sedekah yang paling besar pahala dia? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaka wa anta sahihun." Itu perkara pertama. Iaitu kau nak tahu tak sedekah yang paling afdal ini, yang paling besar pahala ni, iaitu apabila kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Maknanya perkara yang pertama Nabi sebut, nak bersedekah ni kita jadi orang sihat. Orang sihatlah kita bersedekah. Sebab Nabi nak ingatkan kita, orang sihat macam kita, kadang-kadang kita lupa. Sebab kita orang sihat ni kerja nak cari duit je, nak keluarkan duit payah. Nak cari duit dia, fikir bangun pagi nak cari duit. Tapi kita lupa cari orang susah. Akhirnya kita kata apa? Aku tak jumpa lah orang susah kat sini. Macam mana nak jumpa? Kau tak cari. Tapi bila orang datang minta sedekah, kau pula bengkak pula kan. Maknanya waktu sihat. Tapi kalau dah sakit, terbaik jugalah. Terbaik jugalah. Tapi Nabi sebut yang paling afdal waktu kita sihat. Kita sihat, Alhamdulillah. Waktu inilah, bulan inilah, bulan Ramadan, kita cari peluang yang terbaik untuk bersedekah. Sebab kita berada dalam bulan yang disebut apa? Bulan gudang ilmu, gudang apa? Gudang pahala. Okey, sihat kan? Okey, yang kedua.
Nabi SAW menyebut, kalau kau nak bersedekah, sedekah yang paling afdal iaitu apa? Syahihun. Apa yang dikatakan syahihun? Iaitu apa? Ada sifat iaitu, tak cakap kedekut, tak bagus pula. Kuat matematik. Tahu tak kuat matematik? Jadi orang kuat berkira. Kan? Kalau nak bagi sedekah sedikit pun dia urut duit tu, takut ter-RM2. Kalau teliti. Cermat sangatlah, cermat sangat kan. Matematik kuat. Dulu skor rendah dia hanya dapat matematik dapat A je kan. Tu. Jadi cukup berkira. Kadang-kadang kalau kita ingat, kita kadang-kadang betul tau, daripada rumah kita ada RM50. Ada RM10, ada RM5, ada RM1. Nak pergi masjid, memang kita nak bagi RM50. Tapi dah sampai masjid, nak ambil duit RM50 tu tak sampai. Yang tersampai duit RM1 je. Waktu tu kalau kita boleh keluarkan RM50 tu juga, dalam keadaan kita gigil-gigil, tetap gigil-gigil, waktu itulah disebut sebagai apa? Sebagai orang yang baik, paling afdal sedekah ni. Ini kemanusiaan tau. Jangan main-main tau. Sebenarnya kadang-kadang orang lagi banyak harta, dia lagi kedukut lah. Rasa berat. Rasa berat kan. Katakan zakat, katakan apa, setiap 2.5%. 100,000. Kena berapa? 2,500. Habis kalau 1 juta? Tak 25,000. Ya betul 25,000. Kan? Kalau 1,002 boleh lah. Dia akan jadi macam tu. Sebab kadang-kadang kita memang itu kemanusiaan, kita rasa sifat kedukut. Satu. Yang kedua. Dan yang ketiga. Nabi sebut iaitu apa? Sedekah yang paling afdal iaitu apa? Tahsyal faqra, iaitu mereka takut menjadi fakir. Manusia kan takut apa? Takut jadi susah, cantik jadi miskin. Buka baik duit ni, kalau aku bagi susah pula aku garang kan. Maknanya kalau waktu tu kita boleh lawan sifat tersebut, itu yang paling afdal. Ini bukan main-main tau. Ini bukan main-main. Nak lawan sifat takut jadi fakir ni bukan satu benda yang mudah. Betul tak? Katakan kita ada orang nak minta makan, kita tengah makan, asyik muka kau aja. Kalau aku bagi, aku nak makan apa pula? Dia memang benda-benda macam tu. Takut fakir, takut susah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat iaitu apa? Disebut oleh Nabi SAW, wa ta'mulul ghina, iaitu orang yang bercita-cita, berangan-angan untuk jadi kaya. Kan kita kan ngumpul duit. Yang paling best kita kumpul duit bukan kita nampak duit tu, kita nampak nombor. Agak nombor. Angka tu. Angka dah naik 5, dah 7. 7. Wow, 7. Dah 7 kan. Bila orang fakir miskin datang je, kau tak ada kerja lain, kerja kau minta aje. Waktu tu kalau kita rasa begitu, kita bagi afdal ni kita, ya Allah, itu dah iaitu apa? Sedekah yang terbaik. Betul tau. Dia main. Ada orang tanya, satu driver tanya bos dia, ini contoh Dia kata apa? Ini berlaku apa? Dia kata, tuan, kenapa tuan ni kedekut sangat? Dia kata apa? Aku ni kedekut sebab tu aku jadi bos. Engkau tu tak kedekut sebab tu kau jadi driver. Apa tak maksud dia? Ui. Ini deep deep ni. Maknanya berapa punya ni kan. Jadi kita kena tahu. Sifat-sifat ni disebut Nabi SAW. Ingat tahu, dalam hadis ini juga Nabi menyambung sabdanya, wala tumhilu hatta iza balagtil halqum. Ingat Nabi sebut, jangan sampai nanti satu ketika tiba nyawa tu dekat kerongkong ni. Dan waktu itulah manusia akan berkata, qultu li fulani kaza, li fulani kaza, faqad kana li fulan. Waktu dah sampai kerongkong, waktu itulah kalang kabut baru nak bagi sedekah. Ini harta ni ambillah, bagi dekat dia. Maka waktu tu Nabi sebut, dah tak perlu kau cakap. Engkau nak meninggal, iaitu apa? Harta yang ada pada engkau, semua anak-anak waris engkau dah tunggu dah. Ini kena faham tau. Sebab itu ingat, saya nak sebut di sini, Nabi beri pesanan kepada kita ni ada 5 perkara yang kita kena tahu, khususnya berkaitan dengan mentadbir harta. Pertama, dalam hadis ni sebut iaitu apa? Jangan sampai kita terlewat, kita akan rasa rugi. Sebenarnya orang dah menunggu harta kita. Kita ni Anas, saya, awak, apa yang harta pada kita? Yang kita pakai dah. Yang kat rumah ke apa tu? Semua tengah nunggu je. 1 untuk engkau, 1 untuk aku, 2 untuk engkau, 2 untuk aku. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Tak habis-habis tu. Itu sampai bergaduh adik-beradik sebab apa? Sebab yang direbut tu harta orang tu. Ini Nabi sebut. Sebab itu ingat ada 5 perkara. Pertama, Allah nak beri kita kebaikan dalam ibadah sedekah. Sebab tu Nabi sebut, jangan sampai lewat. Walaupun keadaan berapa punya kedekut, kena bagi. Sebab Allah nak beri kebaikan. Yang kedua, ingat, nak didik hati. Bukan mudah tau. Betul. Sedekah ni lah ada jalan yang paling baik untuk mendidik hati. Bukan mudah tau. Bukan mudah. Ingat tau, kita nak bagi sedekah, kita komplain juga bagi sedekah. Nak bagi sedekah ni, ni kita jangan komplain. Kita patutnya kita yang membantu. Saya cakap bukan apa-apa, saya cakap je. Nak didik hati ni bukan orang lain. Ni nak didik hati. Okey. Yang ketiga apa? Dalam harta kita, ingat ada harta orang lain.
Allah tumpangkan harta kat kita sebab apa? Harta orang lain kat kita sebab Allah nak beri kebaikan kepada kita, Allah nak beri keberkatan, Allah nak beri pahala. Kena faham baik-baik. Dan yang keempat, ingat, iaitu apa? Harta ni semua milik Allah. Allah yang beri. Kalau Allah tak beri, kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Dan yang kelima, ingat, iaitu harta ini untuk kita bawa ke negeri akhirat. Tukar nilaian harta dunia ni untuk dapat kebaikan nilaian harta di akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang Nabi pesan kepada kita ini menjadi satu iktibar ataupun satu yang kita boleh pegang untuk kita terus usaha berdakwah, untuk kita terus usaha mengajak orang buat baik, khususnya kepada diri kita supaya kita rajin bersedekah, khususnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dalam harta kita ada hak orang lain, Ustaz. Ya, betul. Sebab itu dalam Islam dia ada sistem zakat, dia ada sedekah dan sebagainya. Ya, Ini cukup menarik, Ustaz, untuk membersihkan harta kita, insyaAllah. Dan Fadil Ustaz, kita dah pun ada di paparan di skrin di Facebook pada ketika ini. Soalan yang pertama datang daripada rakan Facebook kita, Zaleha Haji Muhammad Nur, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah. Soalan saya, Ustaz, apakah perbezaan di antara sedekah, derma dan hadiah? Dan apakah sedekah yang terbaik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, Kampung Melayu, Johor Bahru. Soalan yang datang daripada rakan kita Zaleha Haji Muhammad Nur yang bertanya beza antara sedekah, derma, hadiah. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zaleha, soalan awak ni cukup baiklah. Maknanya kita nak tahu sebenarnya kita nak derma ke, kita nak sedekah ke, kita nak bagi hadiah. Betul juga tu Baik, bila sebut tentang sedekah tadi saya sebut dah. Iaitu apa? Kita memberi suatu, iaitu benda, tak kira lah perkhidmatan ke, harta ke, benda yang halal, baik lagi bermanfaat kepada yang memerlukan. Yang memerlukan tahu. Yang minta tolong abang sikit minum, sikit makan, itu orang memerlukan tau. Macam pernah kena dah. Macam nak kena. Betul kan. Sikit mangga harum manis semua boleh kan? Akan ni. Contoh. Maknanya okey, yang memerlukan itu jadi kata sedekah. Maknanya tak kiralah kat mana pun kita jumpa, kita tengah makan ke, waktu bila ke, tak kisah. Yang penting kita jumpa orang yang memerlukan. Yang paling susah kalau orang tak jumpa orang yang memerlukan. Ini payah ni. Okey, itu dikatakan sedekah. Iaitu berilah yang terbaik. Yang paling afdal tu beri yang terbaik. Katakan kita tengok contoh. Kita nak bagi ke orang bulan Ramadan, kita masak ayam kan, masak kari ayam, contoh kari ayam kan. Macam mana yang kita kata afdal yang terbaik, iaitu sendok. Sendokkan pertama tu yang nak bagi sedekah kat jiran tu, itu yang kita bagi. Sekali sendok tu per ayam pula. Macam mana nak bagi tak agak? Alamak, per ayam. Sekali lagi tengok, alamak, 2 per ayam. Habis per ayam tu. Tolak tepi tengok mana dia tak leher. Leher dengan kaki. Yang afdal tu yang terbaik lah Zaleha. Okey, itu bab berkaitan dengan sedekah. Yang terbaik iaitu apa? Yang kita sayang, dan yang terbaik kita yang cari untuk orang yang memerlukan sedekah kita. Satu. Dan yang kedua, apa beza hadiah? Hadiah ni iaitu kita memberi atas tujuan, iaitu apa? Tujuan penghormatan boleh, tujuan penghargaan boleh, tujuan ganjaran boleh, tujuan untuk gembira pun boleh. Kan Nabi sebut tahabu kan. Orang yang memberi hadiah tu dia akan dapat rasa gembira. Tanda ingatan boleh, tanda untuk memuliakan boleh. Maknanya dia tak mengharap kita yang bagi. Kan? Tak ada ulang pula, tak ada udang di sebalik batu. Kita memang bagi, suka kat dia kita bagi. Kan? Jangan lupa banyakkan sedekah. Dan banyakkan beri hadiah. Sebab apa? Akan dapat kegembiraan. Itu yang dikatakan hadiah. Kita boleh bagi. Bagi-bagi, tak ada masalah. Tak ada dosa pun, dapat pahala pun. Dia macam sedekah juga. Cuma dia tidak memerlukan. Okey? Dan yang ketiga iaitu derma. Derma ni biasa kita tengok akan di-highlightkan ataupun akan diketengahkan berkaitan dengan sedekatun jariah. Macam derma kepada masjid, rumah anak-anak yatim, kepada madrasah, sekolah dan sebagainya. Sebab dengan sedekah jariah itulah bila mana kita membantu dan menolong, waktu tu amalan itu akan berterusan selagi mana apa yang kita dermakan itu digunakan untuk kepentingan iaitu ummah atau masyarakat Islam, untuk pendidikan ke, untuk sekolah ke, masjid ke. Jadi banyakkanlah 3 benda itu, iaitu sedekah pun kita kena banyakkan, hadiah pun kita kena banyakkan, dan derma pun kita kena banyakkan. InsyaAllah
mudah-mudahan mungkin salah satu daripada amalan kita itu yang paling ikhlas, Allah terima, Allah ampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan asbab kita memberi sedekah atau kita memberi hadiah atau kita menderma untuk mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terima kasih kepada Ustaz, satu penjelasan yang cukup baik, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz, insya-Allah kita akan berehat seketika. Insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Yang menariknya Ustaz, selepas daripada kembali beriklan ini, kita akan bersama dengan tetamu istimewa insya-Allah yang akan bersama-sama dengan kita, iaitu merupakan seorang bekas pesakit COVID-19 yang telah pun pulih sepenuhnya. Dan yang lebih menarik, beliau juga merupakan antara orang yang menjadi yang pertama melakukan satu kebajikan yang insya-Allah kita akan bicarakan selepas daripada ini. Jadi berehat seketika, saudara, terus kekal di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Tanyalah Ustaz, detik muhasabah di saat dunia dilanda COVID-19. Inilah masanya kita kembali memuhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan ujian yang didatangkan kepada kita ini menjadikan hamba-Nya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita membicarakan masih lagi sedekah yang afdal. Topik pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jazlan Abdullah. Ustaz Ruqi Zain, kita nak raihkan lagi Ustaz soalan yang berikutnya daripada rakan kita yang bertanya, daripada rakan Facebook kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang manakah yang paling afdal, sedekah secara senyap-senyap atau kita mewar-warkan sedekah kita itu dengan niat untuk mengajak lebih ramai lagi membuat kebaikan dan lebih ramai lagi dapat turun membantu, dan jika diwar-warkan berkemungkinan juga ditakuti boleh mendatangkan fitnah dan salah tafsir daripada masyarakat. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Ini soalan yang cukup bagus Ustaz. Muhammad Faizal Ahmad di Facebook memandangkan jelah kita tular 2-3 hari kebelakangan ini Ustaz, antara perkara-perkara yang berbangkit, dan mungkin ada sesuatu kita kata nasihat dan juga komen daripada Ustaz dan juga sebagai menjawab persoalan Encik Faizal yang bertanya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas sedang menonton muslim-muslimat yang dirahmati sekalian. Soalan Encik Faizal Ahmad ni sebenarnya soalan terbaik. Bila sebut tentang afdal, sama ada kita nak bersedekah cara sembunyi-sembunyi ke, cara terang-terang ke, yang saya sebut yang paling afdal kita beri sedekah. Itu paling afdal. Yang paling afdal beri sedekah. Ini kena faham tahu. Sebab perkara ini, amalan ini diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita kena faham. Baik. Bila sebut bab berkaitan dengan senyap-senyap ataupun terang-terang ni, maka berujuklah kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 274, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfiqu amwalahum bil-lail wan nahar, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang. Tengok perkara yang pertama Allah sebut melalui Nabi kita Muhammad SAW yang bermaksud nak sedekah ni, orang-orang yang bersedekah yang bernafkahkan hartanya pada malam dan siang. Tak kira waktu, malam ke siang. Yang penting kita cari macam mana kita boleh menyalurkan bantuan ataupun harta yang daripada kita untuk kita sedekahkan. Dan yang kedua apa disebut oleh Allah SWT, sirrun wa alaniyah, iaitu secara sembunyi dan terang-terang. Maknanya Allah Ta'ala halang pun, sama ada kita nak bagi secara sembunyi ke nak terang-terang pun boleh, tak ada masalah.
Apa yang Allah sebut, falahum ajrun inda rabbim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka yang melakukan amalan sedekah secara sembunyi dan secara terang-terang, bagi mereka itu pahala yang dibalas oleh Allah Taala dengan yang begitu baik. Ya, maknanya Allah beri dia pahala di sisi Tuhan Allah, di sisi Allah. Dan mereka itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Sebab tu saya nasihat pada diri saya. Kita ni kalau bantu orang, bantu. Sama ada kalau kita nak cara sembunyi pun bagus, nak terang-terang pun bagus. Dan ingat tahu, Allah ada janji. Engkau jangan rasa takut tahu. Nak buat amalan ni jangan rasa takut. Sebab apa? Ini adalah satu amalan yang dianjurkan oleh Islam. Jangan takut, jalan je lah. Kadang-kadang kita nak bantu ibu tunggal pun payah. Ibu tunggal tu jiran kita je. Tapi nak bagi ayam sekilo, ayam 2 kilo setiap 2 hari pun bini kita dah jeling dah. Allah. Kan apa tali orang kampung nak bagi ayam ke, nak gigit ayam tu tiba-tiba pula. Ini contoh-contoh kan. Dan Allah sebut apa? Allah sebut, dan jangan kamu bersedih hati. Kita ni kalau bagi sedekah, orang tak bersedekah memanglah bengkak kan. Macam tadi kita nak bagi ibu tunggal, yang tak bagi itu yang sibuk. Yang bagi ni pun memang akan dikata pun. Jangan susah. Jangan sampai Allah kata. Yang kita ni dikata tak ada masalah. Sebab itu saya nak sebut. Bagus cara sembunyi. Iaitu apa? Kita akan dapat rahsiakan amalan kita dengan Allah saja, Allah Ta'ala saja yang tahu. Ikhlas, kita tak nak orang tahu pun. Bagus tak? Bagus. Yang kedua, terang-terang bagus tak? Terang-terang bagus. Sebab apa? Kita dapat pamerkan, iaitu apa? Sedekah tersebut untuk apa? Mengajak orang lagi nak beritahu. Ini ada orang susah tahu. Ada rupa kat kampung aku je. Padahal sebelah rumah. Padahal sebelah rumah. Sebab apa? Kita kadang-kadang terlupa nak cari. Sebab kita nak cari harta je kan. Betul tak? Sama muka ni, sama je. Ini pun sama. Maknanya nak cari harta je. Kita tak pernah cari orang susah. Tapi apabila kita dapat tahu sahabat kita menyatakan di sini ada orang susah, aku telah bantu, apa sikap kita? Kita terus membantu orang susah dan belajar cari orang susah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Mulai hari ini jangan takut-takut buatlah iaitu amalan. Nak buat cara rahsia boleh, nak buat cara terang-terang boleh. Yang penting ingat, yang saya nak sebut di sini, kesempurnaan sedekah itu bagaimana. Pertama, dia ada 5 kesempurnaan sedekah tu, cara senyap atau terang-terang ada 5. Pertama, niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, apa nak pelik orang, tak ada masalah lah. Memang kita nak mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Kita buat. Jangan bunuh, buat. Okey. Dan yang kedua apa? Harta tu milik kita. Bukan kita ambil harta jiran kita. Aku ambil lantai kau sikit nak bagi sedekah. Macam cerita apa tu nama? Tiga Abdul kan? Dia boleh bagi pula dia bersedekah. Bapak marah ke? Bapak marah. Seronok aja. Seronok. Okey. Makna harta kita, milik kita, kita bagi. Apa hal? Apa hal? Okey. Yang ketiga apa? Bukan marah, cakap. Okey. Yang ketiga ialah perkara yang bermanfaat. Nak bagi tu benda yang bermanfaat je. Okey. Yang bagus memang kita akan bagi bermanfaat. Jangan pula engkau nak bagi baju tapi collar dah koyak, butang dah tercabut 3. Ini ada juga adanya masalah tu. Nak bagi beg bagus tapi beg dah tercabut roda 1. Itu yang kau nak bagi. Ini masalah kita tu yang manfaat ni. Dan ingat, iaitu sempurna lagi baik. Nak bagi tu yang sempurna. Macam mana kita suka dapat benda yang sempurna, begitu juga orang yang susah ni, dia pun mengharap benda yang sempurna. Orang nak minta makan, engkau bagi 10 sen. Nak cukupkan RM5 tu macam mana agak-agak tu? Kan? 50 orang lagi baik baru dapat makan. Bagilah RM5. Bagi dia apa payahnya? RM5 tu Allah akan ganti berlipat kali ganda. Allah sembuhkan penyakit, Allah kabulkan doa kita, Allah angkat kesusahan kita. Itu kita kena faham. Sempurna lagi baik. Dan yang kelima, ingat, jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit, menyakiti dan menghina. Perlu ada adab. Oleh sebab itu, ingat, nak buat cara sembunyi terbaik, nak buat cara terang-terang pun bagus sebab menjadi contoh dan mengetuk sahabat-sahabat kita yang kadang kita tidur, kita lalai. Terima kasih orang-orang yang buat memberi sedekah cara terang-terang ni. Saya cakap terima kasih sebab apa? Dia menyedarkan kita. Kadang-kadang kita gebang cerita-cerita bab agama, tapi bab sedekah pun tak nak pun. Gebang kan. Cuma kita kan. Kan kita rasa kita harta ni kita yang punya. Tapi kita lupa di situ ada hak orang-orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan kita mendoakanlah siapa-siapa yang berkhidmat khususnya untuk bersedekah, tak kira sama ada cara diam-diam dan cara terang-terang, mudah-mudahan kamu semua akan Allah berilah kelebihan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Baik.
Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan akan kita Cik Faizal yang bertanya. Bila mana kita bagi terang-terangan, itulah bila mana Ustaz sebut. Kadang-kadang bila kita buat macam tu, kita pamerkan, war-warkan terutama di laman media sosial hari ni, barulah orang terbuka mata. Masya-Allah, ramai lagi yang susah. Aku ni beruntung walaupun makan nasi dengan kicap, ada orang yang tak makan nasi. Tak ada pun nak makan Ustaz. Kicap pun mahal. Kicap mahal Allah Akbar. Kicap pun Alhamdulillah mahal. Ustaz, bagaimana kita war-warkan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanya Ustaz. Kita akan bersama dengan seorang sahabat kita yang telah pun berada di talian. Tapi sebelum tu Ustaz, kita kalau kita boleh saksikan di paparan pada ketika ini satu bingkisan berita yang mungkin kita dapat sama-sama ikuti. Satu perkara yang menarik yang berkenaan dengan orang yang akan, atau tamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini ialah bekas pesakit COVID-19 Ustaz, Reza Huzairi Zainuddin yang berusia 41 tahun menjadi penderma plasma darah pertama di Malaysia untuk rawatan jangkitan virus tersebut. Dan beliau telah pulih Alhamdulillah daripada jangkitan COVID-19 dan telah menderma sebanyak 500 ml plasma darah di Pusat Darah Negara pada 3 April yang lalu. Dan untuk makluman juga, plasma ialah cecair kuning dalam darah yang mengandungi antibodi dan akan diproses sebelum diberikan kepada pesakit COVID-19 yang lain bagi melawan virus itu untuk fasa pemulihan Ustaz. Ini satu perkara yang cukup menarik. Betul-betul. Yang jarang-jarang sekali kita dengar Ustaz. Plasma darah Ustaz, ni ilmu baru yang kita dapat dan telah pun di talian pada ketika ini bersama dengan kita Ustaz. Alhamdulillah tetamu kita iaitu Encik Reza Huzairi Zainuddin, Naib Presiden Kanan Kumpulan Modal Insan UDA Holding Berhad. Assalamualaikum Encik Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat. Dan Encik Reza, terima kasih atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini. Dan sebut sedikit Encik Reza, mungkin kita dah pun sebutkan antara perkara yang Encik Reza lakukan. Kalaulah saya, andai kata saya berada di tempat Encik Reza, saya tak dapat bayangkan bagaimana perasaan bila mana bebas ataupun pulih sepenuhnya daripada wabak COVID-19 ini. Dan mungkin sedikit perkongsian ataupun mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Encik Reza. Perasaan pulih sepenuhnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bila kita dapat pulih ni, alhamdulillah. Masa-masa kita masuk dulu pun kita berasa takut, takut kerana berita-berita yang kita dengar, kita tengok di newspaper pun di China, terutama banyak pesakit ni yang ada yang mati dan juga ada yang betul-betul teruk. Jadi alhamdulillah bila kita kena tu, mula-mula yang kita rasa tak berapa ni lah, biasa sangat saya rasa. Macam tak kebah demam, macam itu saja. Jadi perasaan kita masuk, of course kita akan berasa takut dan confused masa itu, pasal penyakit ni penyakit baru yang ada. Jadi kita tak tahu apa yang perlu kita buat masa itu. Jadi banyaknya kita menurut apa yang saranan daripada KKM lah. Kita menurut perintah apa kita nak buat, swab test kita akan pergi buat. Saya dimasukkan 11 hari di hospital. Kita ikut saja masa itu. Perasaannya adalah ikut, pasal kita confused dan juga kita rasa agak depressed masa itu. Pasal kita kena penyakit yang agak bahaya. Betul. Sebab tu kita berasa amat takut lah. Jadi Encik Reza, kami di Tanya Ustaz ingin merakamkan juga jutaan tahniah kerana antara mereka-mereka yang pertama kali tampil menderma plasma darah khusus untuk pesakit COVID-19 ini. Dan sedikit lagi Encik Reza kalau boleh kongsikan, Encik Reza kongsi ataupun derma plasma darah itu secara sukarela ke ataupun ada pihak-pihak yang memberikan sokongan ataupun paksaan pihak-pihak tertentu, mungkin sedikit daripada Encik Reza. Sebenarnya untuk menderma plasma darah ni dia bagi terutama untuk COVID, pasal pendermaan plasma darah bukan something yang baru. Betul. Bukan satu benda yang baru di Malaysia dan mana-mana lah. Kerana sebelum ni kita mempunyai banyak penderma darah dan penderma plasma untuk penggunaan lain selain daripada COVID. Baik. Dan saya menderma plasma saya kerana saya mempunyai antibody COVID ni. Jadi semasa saya sudah sembuh. Jadi pada seminggu selepas itu kami perlu buat follow up check up di hospital. Jadi pihak hospital Sungai Buloh ada menyarankan pada bekas pesakit sama ada jika dia mempunyai research untuk antibody COVID, kita nak untuk menderma kepada tujuan inilah. Jadi kerana kita dah baik, kita dah sihat. Alhamdulillah. Antibody saya ada untuk COVID. Jadi mengapa saya tak menyahut apa yang diperlukan sekarang?
Jadi saranan daripada pihak hospital kerana COVID ni dia berlainan sikit lain. Saya mempunyai antibody COVID untuk diberikan dan saya pun menyahut seruan apa yang disarankan supaya antibody yang saya ada, plasma yang saya ada ni berguna kepada orang lain yang amat memerlukan pada masa sekarang. Dan satu perkara yang cukup menarik, Cik Reza, mungkin sebagai yang terakhir yang mungkin Cik Reza boleh kongsikan, apakah Cik Reza menganggap ini juga merupakan sebahagian daripada usaha sedekah dan juga dakwah Cik Reza bagi mengajak lebih ramai lagi masyarakat di luar sana untuk menyahut seruan sebagaimana yang dilakukan oleh Cik Reza? Sedikit sebagai yang terakhir. Okey. Saya menganggap ini sebagai satu sedekah, derma kepada orang yang memerlukan. Betul. Dan saya rasa terharu, bukan saja, walaupun saya menjadi yang pertama untuk menderma kepada plasma terhadap COVID ni, tapi kita mempunyai ramai FRSC yang telah menderma sebelum ini. Alhamdulillah. Dia menderma dan bersedekah untuk jalan-jalan yang lain, penyakit-penyakit lain di mana digunakan berterusan. Jadi saya terpanggil pada masa itu untuk saya sendiri memberi, dan juga pada masa sekarang saya pun agak aktif di Facebook, dan saya menyarankan kepada yang mana seluruh rakyat Malaysia yang ada untuk menderma sekarang, menderma darah pada bulan Ramadan ni berkurangan. Jadi kita umat Islam ni kita amat memerlukan untuk supaya kita menyumbang kepada yang lain. Dan plasma pun amat memerlukan sekarang. Jadi saya amat menyarankanlah pada semua agar terus menderma plasma yang ada dan juga darah ini, kerana pada masa sekarang amat memerlukan. Terutama pada masa sekarang ni COVID tengah masih panas. Jadi untuk tujuan research terhadap antibody COVID ni juga memerlukan, tapi mestilah ada saranan daripada pihak hospital kerana dia ada requirement yang perlu kita meet. Dia tak boleh seperti yang lain. Baik. Alhamdulillah, Cik Reza, satu perkongsian yang cukup menarik, dan kami di Tanyalah Ustaz mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan serta kesihatan yang baik untuk Cik Reza, dan tahniah sekali lagi kami ucapkan, dan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya berbangga dengan satu usaha murni yang telah pun dicetuskan dan juga diamalkan oleh Cik Reza, dan mudah-mudahan menjadi ikutan dan juga teladan kepada semua, dan mudah-mudahan Allah berkati Cik Reza. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Cik Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetamu kita Encik Reza Huzairi Zainuddin, Naib Presiden Kanan Kumpulan Modal Insan Uda Holding Berhad, yang telah pun sedikit berkongsi dengan kita pengalaman beliau menderma plasma darah dan juga sedikit pengalaman ketika mana bebas sepenuhnya daripada COVID-19. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, insya-Allah banyak lagi yang akan kita perkatakan, yang akan kita kongsikan. Jadi kita berehat seketika. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kembali selepas ini. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan semarang penyakit yang membahayakan, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru detik muhasabah. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi membicarakan topik sedekah yang afdal bersama dengan yang berbahagia Ustaz Jazlan Abdullah. Dan bagi anda para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp 011 1233 6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami, tinggalkan soalan pada poster di ruangan komen. Terus di Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi Facebook Live, jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz,
Seperti tadi kita telah pun bersama dengan Encik Reza antara pengalaman-pengalaman yang beliau kongsikan, dan terakhir saya tertarik dengan kempen yang beliau lakukan, iaitulah kempen derma darah. Sebenarnya sedekah ni Ustaz, banyak sudut yang kita boleh buat sebenarnya. Bagi orang yang tidak berkemampuan, cara orang tak mampu. Cara orang yang ada lebih dari sudut harta, dengan cara itu Ustaz. Dan ada orang yang dari sudut kekuatan tubuh dia sedekah Ustaz. Dan tadi Encik Reza sempat untuk kempen untuk kita sama-sama bantu derma darah Ustaz. Sebab biasanya darah yang jenis mahal ni, darah jenis saya Ustaz, darah O. Saya dimaklumkan begitulah. Ini sedikit Ustaz, mungkin ada komen insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang darah O tu mahal, tapi darah gemuruh lagi mahal. Sebab apa dia tak nak bagi orang pun. Tak ada gemuruh. Okey. Baik, Cik Reza, tahniah, dan mudah-mudahan kita mendoakan terus sembuh dan terus diberkati oleh Allah Taala. Mudah-mudahan perkara yang baik itu Allah jadikan terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan bukan hanya Cik Reza saja sihat, kita doakanlah mangsa-mangsa Covid yang lain, mudah-mudahan Allah SWT datanglah kesembuhan. Itu doa kita insya-Allah. Betul, Encik Reza ni kalau kita tengok tadi apa yang disebut sebenarnya menyentuh hati kita. Sebab apa? Sebab saya nak sebut di sini Allah sebut surah surah Sabah ayat yang ke-39, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wallahu wa huwa khairul raziqin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu sedekahkan, kamu beri ke orang, fahuwa yuhlifuhu, dan maka Allah akan menggantikan dia. Makna Allah akan menggantikan dengan benda perkara-perkara yang baik. Dan Allah sebut wa huwa khairul raziqin, dan dialah ya Allah, dan dialah iaitu Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat tadi apa yang disebut oleh Cik Reza, sebenarnya saya nak sebut 5 perkara je. Daripada apa yang disebut, pertama dia mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dia sembuh dah. Sebab apa? Dengan sembuh tu dia jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua iaitu apa? Semangat untuk membantu. Kan? Ini besar tau. Maknanya benda ujian yang datang kepada dia dan orang-orang yang lain, dia dah ada rasa, dah sembuh tu syukur, dia rasa nak membantu. Ini bukan satu benda yang mudah. Ini memang Allah beri, iaitu beri rezeki, iaitu apa? Allah beri kelebihan untuk rasa nak membantu. Bukan mudah tau nak rasa membantu. Betul. Dan yang ketiga kita tengok, bukan hanya rezeki itu rasa nak membantu, tapi Allah beri sihat. Mana Allah bimbing setiap hari makin sihat. Dan dia punya darah ni pula dapat diberi kepada orang lain. Plasma. Plasma darah. Ini pertama kali saya dengar tahu. Bagus dipamerkan macam ni, baru saya tahu. War-warkan. Diwar-warkan. Macam Jawa ni mana tahu. Kita ingat tahu dah, cucuk darah ambil dah, tak rupanya. Kan. Awak pun baru tahu Sama lah kita. Segar nak mengaku tak? Betul, segar mengaku. Tapi ni betul. Kalau tadi Cik Reza tak berkongsi, kita tak tahu. Tahniah beri maklum kepada seluruh Malaysia, rupanya ada satu cara untuk kita membantu sama bantu. Tapi kita kena tengok peraturan jangan dengan ramai pula kau pergi yang. Okey. Dan yang disebut itu apa? Ilmu. Ini ilmu kita dapat. Dan yang akhirnya ingat, ini yang paling hebat, iaitu menyebarkan dakwah, menyebarkan pesanan untuk sama-sama kita dapat, iaitu apa? Menyumbang dan membantu. Dan kita doakan Cik Reza dan doakan kami, dan kita doakan seluruh rakyat Malaysia, mudah-mudahan kita mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit dan jauhkan bala, dan mudah-mudahan COVID-19 ni Allah angkat, iaitu apa? Ujiannya. Dan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada kita semua. Mudah-mudahan negara kita ni jadi negara yang baik, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jangan lupa untuk kita sama-sama beramai-ramai menderma darah bagi yang sihat dan juga yang memenuhi kriteria. InsyaAllah kita sama-sama bantu negara kita. Baik, kepada Ustaz, kita terus raikan lagi soalan daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jenis-jenis sedekah yang lebih afdal menurut Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak La dari Mentakap, Pahang. Soalan yang cukup baik daripada Kak La tentang jenis-jenis sedekah yang lebih afdal menurut Islam. Walaupun ringkas, soalan cukup bagus. Baik, jenis-jenis sedekah ni kalau kita lihat, kita kena faham tahu. Saya nak bawa macam inilah. Kalau bab berkaitan dengan sedekah ni, yang paling afdal iaitu apa? Sedekah bagi mereka yang memerlukan. Itu paling afdal. Jenis dia apa? Jenis dia iaitu apa? Sedekah ni, konteks sedekah ni iaitu menyeluruh. Iaitu siapa yang membuat amalan yang baik itu dikira sedekah. Baik, ada sedekah berkaitan dengan lisan.
iaitu memberi nasihat dan sebagainya, itu dikira sedekah juga. Ada yang mampu memberi harta, itu pun sedekah juga. Ada yang mampu memberi pertolongan, itu pun sedekah juga. Ada yang mampu iaitu maksudnya makna membantu dan sebagainya. Jadi apa juga amalan yang baik iaitu dikira sedekah. Jadi nak dikatakan afdal kepada kita. Kadang-kadang kita berdepan dengan orang yang kaya, tapi sebenarnya kaya tu dia nak minta sedekah, bukan sedekah tu, tapi nak minta nasihat. Itu boleh kira sedekah juga. Ya? Jadi kita akan berdepan dengan apa yang orang hajat kepada kita. Kadang-kadang dia nak minta makan. Yang afdal tu waktu tu kita beri dia makan. Yang penting iaitu apa? Tadi saya dah sebut pada hadis yang pertama iaitu apa? Kadang-kadang rasa kita tu. Rasa kita apa? Rasa kita nak bagi rasa berat, rasa apa. Itu yang waktu tu yang paling afdal. Sebab itu, apa juga yang kita buat. Contohnya nanti kalau nak sebut iaitu apa? Sehingga nafkah kepada isteri, suami, kepada rumah tangga pun dikira sedekah. Amalan zikir pun dikira sedekah. Lagi apa? Buat baik, membantu orang tua pun disedekah. Iaitu apa juga kita amalan yang terbaik itu yang disebut sedekah. Jadi yang penting, kita cari kesempurnaan sedekah, itulah yang paling afdal. Wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan rakan kita yang bertanya di WhatsApp sebentar tadi. Dan Fadil Ustaz, kita lihat ada sedikit paparan yang menarik yang mungkin kita boleh sama-sama saksikan. Tapi sebelum itu Ustaz, kita raihkan dulu soalan daripada rakan Facebook kita. Dan juga tentang zakat Ustaz sedikit kalau kita boleh selitkan di sini, iaitu tentang kaedah pembayaran zakat dalam talian sebagai sama-sama untuk kita sama-sama muhasabah dan juga pengetahuan info para penonton. Kaedah bayaran dalam talian bagi zakat fitrah diperkenalkan untuk memudahkan proses pembayaran dibuat ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, kaedah tersebut diperkenalkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP bertujuan meringankan beban umat Islam dan mengambil kira keadaan semasa. Dan Majlis Agama Islam juga sedang mempertimbangkan kaedah pembayaran secara pandu lalu atau drive-thru di masjid tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa dan prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan Ustaz. Bukan makanan je boleh drive-thru Ustaz. InsyaAllah akan diperkenalkan juga tentang kaedah pembayaran zakat untuk memandangkan dalam keadaan kita Perintah Kawalan Pergerakan, inilah yang mungkin disebutkan sebagai sedekah yang wajib Ustaz. Jadi zakat kita ni yang mungkin kita akan huraikan, kita akan bahaskan secara lebih lanjut. Mungkin ada sedikit daripada Fadil Ustaz. Baik, bila sebut tentang terkini buat berkaitan dengan bayar zakat, baguslah, maknanya memudahkan suatu kita diberi ujian dan macam mana kaedah yang disediakan pusat zakat untuk mengolek zakat lah, mengolek betul kan, memungut zakat lah, memungut zakat. Oh putih pula bagi mengolek zakat kan, zakat. Jadi tahniahlah dengan sistem yang baru ni, maknanya mungkin memudahkan. Cuma bila sebut tentang zakat ni, kita lihat satu hadis dari Imam At-Tabrani, Nabi sebut iaitu hasinu amwalakum bizakah wa daun mardakum bisarakah. Jagalah harta kalian dengan berzakat dan ubatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Maknanya hasinu, kita kena jaga harta kita dengan kita mendulukan iaitu amalan zakat ni. Dengan zakat tu insya-Allah harta kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah lah yang akan menjaga harta kita. Sebab itu tak pernah kita tengok orang bankrupt sebab apa? Sebab banyak berzakat. Tiap tahun berzakat bankrupt pula dia. Apa bankrupt tahun ni? Allah dah 15 tahun bayar zakat, bankrupt tahun ni. Tak ada. Makin Allah beri zakat, makin kita bayar zakat, makin Allah tambah zakat tersebut. Dan begitu juga kita banyakkanlah sedekah. Sebab salah satu amalan bila kita bersedekah tu sebenarnya untuk mengubat penyakit kita. Penyakit dia banyak. Satu penyakit zahiri kita. Banyak kita penyakit kan. Kita banyak penyakit yang kita tak tahu, yang kadang-kadang ada orang kena ujian penyakit tu begini, maka carilah jalan untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan amalan sedekah tersebut Allah sembuhkan penyakit kita. Itu asbab. Dan juga yang paling besar penyakit hati ni. Penyakit dalaman ni. Dalaman ni memang susah, mazmumah kita banyak. Rupa dengan amalan sedekah ni dia akan meredakan iaitu apa? Kesombongan kita, kebongkakan kita, kebakhilan kita, dan dengan hati tersebutlah insya-Allah bila dididik dengan amalan sedekah ni, hati kita akan jadi disebut
disebut hati yang mahmudah, iaitu hati yang baik, yang ada sifat syukur, ihsan, ada sifat qanaah dan sebagainya. Itu benda yang perlu kita tahu. Jadi jangan lupa teknologi terkini dah ada disediakan untuk membayar zakat. Kita bayarlah zakat. Cari kalau kita tak mampu cari orang fakir miskin, tak apa. Kita usahakan untuk beri kepada pusat zakat untuk mengagihkan zakat tersebut. Wallahu alam. Allah Akbar. Alhamdulillah. Dan Fadil Ustaz, kita terus raikan ada satu soalan yang juga berkenaan dengan apa yang telah pun kita kongsikan tadi daripada rakan kita di Facebook, Hashim Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Naim. Adakah bila kita hendak bersedekah mengikut pasang surutnya nilai rezeki kita? Bila mendapat habuan lebih, kita sedekahlah lebih. Tapi bila rezeki kita susut dan berkurang, kita akan kurangkan nilai jumlah sedekah kita. Kalau ini kita lakukan, kita bimbang akan melahirkan riak dan ego dalam hati. Jadi kita bertekad, walaupun rezeki itu ada naik turunnya, kita kekalkan juga jumlah yang sama sewaktu bersedekah, tetapi tetap berterusan. Antara kedua-dua keadaan ini Ustaz, di sisi manakah sedekah kita yang lebih afdal? Mohon pencerahan. Terima kasih. Allahu Akbar. Kadang-kadang ni ada kebenaran apa yang diajukan oleh Encik Hashim Yahya kita di Facebook. Betul. Ada naik turun Ustaz. Kalau banyak, bagi cukup banyak. Kalau sikit, bagi sikit. Ini mana lebih afdal Ustaz? Lebih afdal Ke istiqamah yang sama je kan? Baik. Sebab itu bila sebut Tuan Haji Hashim Hashim Yahya, ini baik Tuan Haji. Kita memang hidup ni ada pasang surut. Kadang-kadang bukan pasang surut tu je. Iman kita pun pasang surut. Kadang-kadang duit tak ada, iman lebih, nak bagi semua satu beg duit. Kadang-kadang beg penuh pun iman surut waktu tu, nak bagi pun daripada 30,000 ada, bagilah RM3 untung aku bagi. Yang paling afdal tu maknanya iaitu ikhlas kita. Yang paling afdal tu maknanya kita tengok keperluan apa yang kita boleh beri sumbangan supaya orang yang meminta itu dapat manfaat daripada apa yang kita sedekahkan. Itu paling afdal. Okey, sebab itu kalau kita lihat Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-133 dan 134, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya ingat tak Allah sebut iaitu apa, orang bertakwa ni Allah ampunkan dosa, Allah dah sediakan iaitu apa, tempatnya syurga yang seluas langit dan bumi. Siapakah yang akan mendapat kebaikan tersebut ataupun kebagusan yang Allah berikan kepada mereka, iaitu disebut oleh Allah Taala allazina yunfiqu fis sarai wad dara, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu mereka itu senang ataupun mereka itu susah. Ni saya dah sebut. Sebenarnya amalan tu kalau kita sedekahlah, takwalah kita sebenarnya. Ada takwalah. Dan ingat tahu janji Allah Taala, orang bertakwa ni iaitu Allah nak bagi syurga. Bagaimana yang siapakah yang orang yang akan dapat kelayakan, iaitu orang yang menafkahkan hartanya, memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, bersedekah hartanya waktu keadaan susah. Ataupun senang. Jadi ingat, kalau kita waktu senang kita nak bagi banyak, itu yang terbaik. Kalau kita susah kita nak bagi sedikit, itu yang terbaik. Tapi kalau kita waktu susah nak bagi banyak pun sampai menyusahkan kita, itu kurang elok namanya. Kurang elok namanya. Ada RM10 kita bagi RM10 kita balik daripada Batu Pahat pergi ke Botak jalan kaki, tak boleh lah. Faham tak? Maknanya kita bagi ikut kemampuan kita dan keperluan supaya rahmat itu datang kepada orang lain dan kita pun dapat hidup dengan iaitu baik. Cuma saya nak sebut sini, amalkan iaitu asas untuk mencari keredaan Allah Taala. Dan ingat, tak kira waktu kita senang dan susah, kalau kita senang bagilah banyak, kalau kita susah bagilah yang yang berpada yang atas kemampuan kita. Tapi kalau nak bagi banyak sekalipun waktu susah, boleh tak? Boleh. Terbaik, tak ada masalah. Yang penting jangan riak, takabur, sombong, ungkit-ungkit, lepas tu nak beri orang. Ni saya tengah susah tau. Sebab saya susah pun saya nak syurga, saya bagi awak. Ikhlas tau, tengok muka ni ikhlas. Tiba-tiba pula maknanya benda-benda tu akan menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kebelakangan hari ini ada satu perkongsian yang cukup menarik daripada rakan-rakan di WhatsApp yang bertanya. Saya faham di luar sana para penonton yang menonton kita pada pagi ini mungkin merasai pengalaman tersebut. Ada yang bertanya, Ustaz, Ustaz, apa hukum kita buat tabung di rumah? Untuk kita sedekah tabung tu kita tulis tabung surau, sebab sekarang kan tak boleh pergi surau masjid. Jadi dia buat tabung surau.
Dia kata saya dengar ada seorang ceramah daripada seorang ustaz mengatakan bahawa itulah yang sangat terbaik yang kita boleh buat dalam tempoh PKP ini. Betul. Dan saya memahami akan bagaimana perasaan tuan-tuan haji di luar sana, puan-puan hajah yang surau dan masjid merupakan rumah yang kedua mereka. Betul. Yang mungkin pada ketika ataupun saat ini hening hati mereka merindui akan suasana itikaf di masjid dan juga surau dan suasana untuk bersedekah ke masjid dan juga surau. Dan kita mengharapkan agar lebih ramai lagi masyarakat di luar sana menjadikan kaedah seperti ini sebagai kaedah terbaik. Dan nanti dah habis tempoh PKP, ramai-ramai kita bawa tabung untuk pergi surau, masukkan semua duit dalam tu. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebat tau. Fadil Ustaz. Sebab apa? Sebab orang lama, bukan orang tua orang lama atau orang remaja lanjut usia, memang dia pergi nak bersedekah. Allahu Akbar. Macam kita yang buda-buda remaja dah stapa ni kan. Memang datang nak makan pisang je, nak ambil sedekah. Jadi itu beza dia. Jadi tadi memang betul lah satu sikap yang baik, dan saya rasa bukan hanya di tempat Anas, dan saya rasa di seluruh Malaysia pun ada buat iaitu sifat tersebut dan wawarkan benda ni. Sekurang-kurangnya kita dapat menabung di rumah. Nanti insya-Allah betul lepas PKP kita semua bagi dekat masjid, dan waktu tu insya-Allah sama je, maknanya kita akan dapat menafkahkan dan berinfak rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk terus iaitu membantu mengangkat iaitu martabat Islam insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, menarik selepas ini kita akan bercerita tentang sedekah subuh. Sedekah subuh Ustaz. Apa yang menarik tentang sedekah subuh, dan insya-Allah kita akan bersama selepas ini dan ketahui apa itu sedekah subuh. Kita berehat seketika, saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru detik muhasabah masih lagi bersama dengan saya Da'i Anas selaku moderator, dan pada pagi ini kita bersama dengan Fadil yang berbahagia Ustaz Jazlan Abdullah membicarakan topik sedekah yang afdal. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita wawarkan sebentar tadi, insya-Allah kita akan bersama di studio pada ketika ini seorang sahabat kita ataupun pengasas dan juga penggerak sedekah subuh, iaitu Puan Mahawa binti Pilus yang telah pun berada bersama dengan kita menerusi panggilan suara di studio pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana menjemput dan menghubungi saya. Alhamdulillah Puan Mahawa, kita difahamkan bahawa Puan Mahawa telah pun menggerakkan dan juga mengamalkan sejak 4 generasi yang lalu sedekah yang namanya sedekah subuh. Betul ya Puan Mahawa? Ya, betul. Amalan keluarga. Ya. Jadi Puan Mahawa, mungkin secara ringkas kita boleh kongsikan dengan para penonton Tanya Ustaz yang menonton pada pagi ini, walaupun tidak menatap wajah Puan Mahawa, kedengaran suara saja pada ketika ini. Mungkin kita pertamanya kita mengucapkan tahniah, jutaan tahniah kepada Puan Mahawa sekeluarga atas gerakan usaha sedekah subuh yang cukup baik ini. Dan Puan Mahawa, yang menariknya, soalan yang sangat ringkas, kenapa nama dia sedekah subuh? Itu mungkin sebagai perkongsian. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Kami menamakannya dengan sedekah subuh kerana amalan itu dilakukan pada waktu subuh. Iaitu berdasarkan hadis dari riwayat Bukhari yang dinyatakan bahawa tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Jadi waktu yang disebut itu subuh. Jadi kami mengambil itu sebagai satu amalan sedekah yang dijadikan satu rutin dalam kehidupan kami. Okey, ya. Seterusnya, apabila kita mengamalkan sedekah ini, kita jadikan satu amalan untuk memulakan hari dengan beristiqamah setiap subuh, kita akan dapat ganjaran yang
dimurahkan rezeki ya, dimurahkan rezeki dan diberikan ketenangan, kebahagiaan. Jadi saya berasa daripada generasi kepada generasi sehingga amalan itu sudah dalam diri kami. Kami mengawar-awarkannya kepada masyarakat luar pula untuk menggerakkannya supaya boleh diamalkan oleh masyarakat di semua tempat. Ya. Jadi sedekah subuh, waktu subuh itu kami rebut untuk memulakan hari kerana ada malaikat yang mendoakan. Senang tu doa malaikat ya, bukan orang. Allah Akbar. Okey. Betul. Baik Pak Mahawa, dan juga kalau kita lihat bagaimana Pak Mahawa menggerakkan bersama dengan keluarga yang lain sedekah subuh ini, dan dikabarkan juga bukan sekadar untuk menggerakkan derma, bahkan juga untuk mengajar beberapa amalan-amalan kepada masyarakat yang lain, dan juga sedekah ataupun sedekah subuh ini mungkin Pak Mahawa apakah terhad sekadar PKP ataupun bulan Ramadan saja ataupun ada dalam tempoh-tempoh yang lain sedikit Pak Mahawa, insya-Allah. Okey, alhamdulillah sedekah subuh ini ialah amalan harian. Maksudnya memulakan hari dengan sedekah pada waktu subuh yang kita tahu adanya doa dari malaikat. Setiap hari secara istiqamah. Kita tidak mengira musim, kita bukan bermusim. Supaya dia mendarah daging dalam diri penderma itu. Dan bukan sahaja untuk dirinya, saya menggalakkan mereka membuka tabung itu, menggalakkan anak, isteri, suami, saudara mara, sahabat. Dan akhirnya dia menjadi besar dengan galakan-galakan dan dengan hikmah, dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada penderma, pengamal maksud saya. Allahu Akbar. Jadi kita tidak tunggu ya, kita tidak tunggu PKP, tapi kita memang dah mula lama. Kita bergerak terus, dan apabila PKP lebih ramai dan lebih ramai yang menderma. Mereka memang menunggu. Sahabat-sahabat sedekah subuh ni memang menunggu waktu subuh. Dan terutama lagi sekarang Ramadan kan, lagi mereka menunggu dan sentiasa bersedia untuk bersedekah, insya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mahawa, satu perkongsian cukup baik. Kita ucapkan mudah-mudahan segala gerak kerja, usaha yang dilakukan oleh Pak Mahawa dan juga sahabat-sahabat yang lain, keluarga yang lain ataupun sedekah subuh ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Mahawa atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan terima kasih juga kepada pihak TV3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu usaha ataupun gerakan yang cukup menarik tentang sedekah subuh, Ustaz. Biasa kita dengar sedekah ni biasanya kita kata musim-musim yang orang dah kita kata bangun tidur kan. Tapi sedekah subuh rupanya ada doa malaikat disebutkan oleh Puan Mahawa sebentar tadi. Dan apa tu Ustaz, sedikit kalau kita boleh raikan soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook, Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedekah merupakan ibadah yang dituntut dalam agama. Soalan saya Ustaz, adakah perlu mengira masa atau waktu untuk bersedekah? Dan bilakah waktu yang paling afdal untuk bersedekah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Satu soalan yang cukup baik daripada rakan kita di Facebook, Nur Yaya. InsyaAllah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya nak ucapkanlah tahniah kepada Puan Mahawa tadi berkaitan dengan amalan sedekah subuh. Saya nak sebut sini iaitu jadi contoh kerana apa? Bagus orang ni sebab apa? Sebab dia beramal tu dengan ilmu. Betul Nabi sebut Allahumma atini munfiqan halafan. Ya Allah Tuhanku, berilah kepada malaikat mendoakan, ya Allah Tuhanku, berilah kepada mereka itu yang memberikan nafkah tu gantian yang lebih baik. Maknanya Allah akan beri yang terbaik. Sebab itu saya tengok yang terbaik itu iaitu dia mengambil doa malaikat satu, dan yang kedua iaitu gembira dalam melakukan amalan sedekah. Dia gembira tu. Ini bukan mudah orang nak gembira ni. Saya rasa terharu sebab apa? Sebab pagi-pagi kita ni kalau dapat, ya Allah, musim PKP ni paling terbaik apa? Jawapan dia apa? Tidur kan? Sama lah kita kan? Tapi dia boleh bangun untuk gembira dengan melakukan amalan sedekah. Bukan itu saja, dengan apa yang dibuat tu untuk menjadi mendidik, iaitu apa? Anak, keluarga dia sendiri sama-sama dapat bersedekah, dan sebenarnya ia menjadi contoh yang baik. Tahniah Puan Mahawa, mudah-mudahan kita doakan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila sebut berkaitan dengan masa ni iaitu bagaimana yang terbaik untuk bersedekah.
Yang terbaik untuk sedekah iaitu banyak masa. Contohnya apa? Iaitu apa? Masa bulan Ramadan. Inilah bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis yang kita tahu, satu hadis yang riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Palinglah Nabi SAW itu orang yang apa, yang rajin bersedekah. Maka beliau iaitu menambah, iaitu kedermawaannya, iaitu apa, menambah sedekahnya pada bulan Ramadan. Jadi saya nak sebut di sini iaitu apa, inilah masa yang terbaik kita berada dalam bulan Ramadan. Tingkatkan amalan sedekah. Mungkin sebelum ni 1, kita jadikan 2, 3, 4 atau 5. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang kita tambah itu pada bulan yang baik, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Ustaz, kita terus raihkan lagi banyak soalan yang masuk pada kita pada pagi ini. Alhamdulillah semua peka dan juga menyimpan hasrat untuk bersedekah dan ingin mengetahui sedekah yang terbaik, dan sebab tu mereka menonton tanya Ustaz untuk kita kata lebih sahih lagi sedekah yang dilakukan, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Ustaz, terus kita raihkan lagi soalan daripada rakan kita di Facebook yang bertanya. Nun dari Seberang, Ustaz, datangnya soalan. Azizah Admaja Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jazlan, Dak Yana serta kru tanya Ustaz. Beberapa tokoh agama mengajarkan agar kita banyak bersedekah agar hutang kita cepat lunas. Apakah ini dibenarkan kalau sedekah jika ada hutang yang ditanggungnya? Sedekah dalam keadaan masih ada hutang, Ustaz. Apakah sedekah itu afdal untuk keluarganya? Jazakallah khair. Allahu akbar. Satu soalan yang cukup baik daripada rakan kita dari Seberang Indonesia yang bertanya, Azizah Admaja Putri di Facebook, tentang saranan-saranan tokoh-tokoh agama agar kita ni banyak bersedekah agar hutang kita cepat lunas. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Azizah, ini soalan yang baik tau Azizah. Sebab apa? Memang salah satu sebut, iaitu disebut siapa yang memberi sedekah ni Allah murahkan rezekinya. Allah tambah rezekinya berlipat kali ganda. Tapi kena faham tahu antara hutang dengan sedekah. Hutang dengan sedekah ni dua perkara yang berbeza. Sedekah ni sunnah. Siapa yang buat Allah beri pahala, siapa yang meninggalkan dia rugi, dia tak dapat apa-apa pun. Dan sebenarnya kalau siapa yang meninggalkan sedekah itu, iaitu ia meninggalkan amalan-amalan yang mulia dan amalan-amalan yang baik, dan itulah amalan para-para nabi dan para-para rasul. Dan hutang ni sebenarnya wajib dibayar. Wajib dibayar. Jadi bila kita berdepan dengan dua keadaan, sama ada kita nak bersedekah ke atau kita nak bayar hutang, maka kita kena tahu kita yang wajib tu didulukan dan sunat dikemudikan. Kita kena wajib bayar hutang dulu. Nak sedekah lah, tapi hutang bayarlah dulu. Hutang bayar dulu, itu perkara yang paling wajib. Boleh jadi sedekah tu macam mana? Katakan saya hutang Anas RM1,000. Dan waktu tu belum sampai waktu. Saya janji Anas bulan depan lah. Ini belum sampai bulan depan lagi. Maka waktu tu saya nak bersedekah, boleh tak? Boleh. Sebab perjanjian hutang tu belum tiba. Tapi andainya katakan dah tiba, saya kena bayar Anas hari ni. Ada pula orang minta sedekah, minta apa, kita nak ada orang nak minta infak. Jadi mana kita nak dulukan? Mana waktu tu jalannya kita minta izin Anas. Sepatutnya hari ini saya bayar hutang awak, tapi pula ada pula masjid yang minta bantuan, boleh tak saya bagi masjid dulu, saya minta awak tangguh. Bulan depan lagi baru saya bayar. Anas kata, mana boleh macam tu Ustaz, bayar sekarang. Maka wajib bayar kepada Anas. Tapi katakan Anas kata, oh ada masjid tak apa, bagi dulu. Saya pun memang banyak duit. Maklumlah kita berniaga, kata contoh. Lepas tu kata Anas, tak apa Ustaz, 2 bulan lagi pun boleh. Maka waktu 2 bulan lagi pun kita boleh bayar. Kerana apa? Kerana kita boleh sedekah sebab Anas bagi lagi masa. Tapi andainya dia berhajat, waktu tu kita tidak ada pilihan. Pilihan yang pertama hendaklah wajib kita bayar hutang terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Yang penting ada black and white, hitam putih. Ya, betul. Kan ingat 2 bulan lagi. Punya dia minta minggu depan, dah minta dah. Black and white. Ada black and white pun agam tak bayar sampai sekarang. Betul. Mudah-mudahan kita mengambil kira situasi ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan kita wajib bayar ataupun segerakan melunaskan hutang kita. Dan pada Ustaz, kita terus raihkan lagi soalan daripada rakan kita juga, datangnya daripada rakan kita di Facebook yang bertanya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita alhamdulillah di talian pada ketika ini kita pemanggil yang pertama telah pun bersiap sedia di talian. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Jazlan Abdullah.
Saya Omar Abdul Majid dari Felda Sini Timur 3 Pekan, Pahang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Omar Apa Abdul khabar? Majid, bagaimana keadaan Alhamdulillah Pahang? waras ya. Waras, yang terbaik tu, waras tu. Okay. Oh, waras tu yang baik tu. Jadi selamat puasa pada Ustaz dan juga Da'i ya. Ya, ya. Jadi Tuan Haji Omar Abdul Majid, mungkin sedikit bagaimana keadaan suasana di Pahang pada ketika ini, zon merah ataupun sebaliknya? Jadi Pahang ni dia ada daerah-daerah je. Ni daerah Kuantan dan juga Jerantut saja yang zon merahnya, yang lain tu zon hijau lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz ya. Ialah Ustaz ni kadang-kadang kita ni, ialah tadi Ustaz pada menyebut ya, walau bukan sekali dua, banyak kali saya Ustaz pada menyebut bila kita nak bersedekah, kita nak sedekah ialah barang yang paling kita sayang. Betul. Itu yang paling afdal Ustaz ya. Betul. Tapi itu yang paling sukar untuk kita lakukan. Betul. Kerana apa Ustaz? Takkan beli baju baru kita tak pakai lagi nak sedekah ke orang. Betul. Jadi itu yang paling sukar untuk kita tu, untuk kita lakukan. Jadi satu lagi kadang-kadang kita nampak orang yang jauh je Ustaz, kita nak sedekah, tapi daripada waris-waris kita yang susah pun kita tak pandang pun. Jadi ini yang jadi masalahnya Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz dan juga Islam sendirilah, pandangan Islam dan juga Ustaz sendiri mengenai perkara macam ini Ustaz. Kerana apa? Sedekah yang paling afdal ialah yang paling, barang yang paling kita sayang. Dan kadang-kadang pula kita nampak orang jauh yang susah, saudara mara kita yang terdekat kita buat tak tahu je Ustaz. Jadi macam mana sudut pandang Islam dengan Ustaz sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ada dua kasih soalan. Tuan Haji Omar Abdul Majid. Satu soalan yang cukup menarik tentang sedekah barang yang kita sayang, amat suka Ustaz. Benda baru beli Ustaz. Dan juga sedekah jauh ataupun dekat, terutamanya saudara mara kita yang lebih utama Ustaz, mungkin sedikit daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sedikit, panjang ni. Dua soalan ni. Dua soalan. Soalan ni. Tuan Haji Umar punya soalan memang terbaik lah kan. Nak jawab tu haru kat dalam tau. Sebab kita bas rumah pun banyak ke. Siap bisik kat kita. Siap bisik. Allah. Tuan Haji Umar, baik. Tuan Haji Umar soalan ni sebenarnya mengajar hati yang berkata-kata ni. Ui, baik-baiklah. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita lihat bila sebut nak bagi sedekah ni harta yang terbaik, betul apa yang disebut Allah SWT dalam surah Al Imran ayat ke-92, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bil alimun. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah sebut tidak sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu boleh menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ini sebenarnya ujian iman bagi kita. Ini ujian iman. Sebab ayat ni turun, tahu tak, ada satu kisah yang besar, cuma kita kongsi sikit iaitu bab berkaitan kisah Abu Talhah dengan kebun kurma. Ingat tak? Ada satu kisah Abu Talhah ni dengan kebun kurma, yang kebun kurma itu yang disebut Bayruhah, iaitu satu kebun kurma yang sangat baik, kurmanya sangat subur dan terletak di depan masjid Nabi kita Muhammad SAW. Dan waktu tu Nabi memang suka makan minum air daripada telaga yang ada dalam kebun kurma Bayruhah tu. Dan satu ketika bila ayat ini turun dibacakan kepada para sahabat Nabi SAW, maka Abu Talhah ni datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu kan bahawa sesungguhnya harta yang aku cintai ini ialah apa? Iaitu kebun Bayruhah ni. Maka aku nak sedekahkan, aku nak infakkan harta ni, kau buatlah macam mana pun ya Rasulullah. Sebab ini perintah daripada Allah Ta'ala. Sebab aku nak mencapai satu kesempurnaan. Macam mana tu? Nabi SAW waktu tu bila Abu Talhah kata macam tu, Nabi kata bah ni maksudnya apa? Iaitu wow. Ini bukan main-main ni. Dua kali Nabi sebut. Wow, ini bukan main-main. Sebab apa? Sebab nilaian harta tersebut ataupun makna kehebatan kebun tu tak boleh ditandingi. Makna kira mahal lah, kira bagus tempat lah. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Talhah? Wahai Abu Talhah, aku tak boleh terima benda ni. Lebih baik engkau beri kepada siapa? Kepada aku berikan kepada apa? Anak adik-beradikmu atau saudara-saudaramu. Maka bila Abu Talhah ni dengar apa yang disebut Nabi SAW, maka Abu Talhah pun balik, dia berikan, iaitu apa? Diagih-agihkan kebun Bayruhah tu sedikit-sedikit kepada siapa? Kepada adik-beradik dia, anak saudara dan sebagainya. Akhirnya semua dapat. Sampai tahap macam tu. Bila Haji Umar tanya benda ni, saya kena muhasabah diri saya lah. Sama-sama Nas. Ini bukan main-main, ini benda besar. Jangan main-main tahu. Kita beli baju yang baru, orang minta agak-agak boleh bagi tak? Nabi orang tanya baju, Nabi terus buka. Kita orang tak tanya baju pun kita cakap, kau tahu baju aku ni berapa harga? Tiba-tiba pula kan beza tu. Kita nak bagi yang baik macam mana? Ya Allah, hai. Saya sebut tadi lah awal tadi.
nak bagi sedekah Ramadan ni pun, ayam yang kita ambil, ayam kari tu, nampak peha pun, kita dah gigil lah berkira. Macam mana nak bagi benda yang besar. Itu sebenarnya jauh iman kita dengan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Patutlah mereka tu dapat masuk syurga. Kita ni mengharapkan ampunan Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala je lah masuk syurga. Mudah-mudahan apa yang Haji Umar sebut ni, iaitu menginsafkan diri kita semua dan menginsafkan iaitu kita semua, mudah-mudahan kita jadilah orang yang sekurang-kurangnya apa yang kita sayang tu bagilah kepada kita. Jangan lupa madu dengan harum manis yang bangga. Okey, sikit Ustaz. Kadang yang pasal keluarga dari Haji Umar pun ada tanya. Ada sikit tambahan. Kadang kita tak bagi kepada keluarga mungkin atas faktor kita pernah bergaduh atau sejarah-sejarah silam yang berlaku yang menyebabkan kita tidak berlaku adil dalam memberikan sedekah. Sedikit Ustaz kepada keluarga sendiri. Itulah masalah dia sebab kita memang kaki gaduh pun kan, kerja gaduh je. Ibarat air yang dicincang tidak akan putus. Betul. Okey. Soalan kedua yang disebut oleh Tuan Haji Umar ni, saya nak sebut juga apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ni untuk jadi pengajaran kepada kita semua. Allah SWT menyebut dalam ayat ni, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, yas'alunaka maza yunfakun. Mereka bertanya tentang apa yang kita nak nafkahkan, yang kita nak infakkan, yang kita nak sedekahkan. Kul man anfaqtum min khairin. Kalau nak bagi sedekah tu, nak bagi infak tu, beri yang baik-baik aja. Itu disebut baik ya. Siapakah, ke manakah yang kita nak beri yang terbaik itu? Iaitu pertama disebut oleh Allah Ta'ala falil walidain, iaitu kepada kedua ibu bapa. Kita ni dengan mak bapak pun kadang-kadang kita cukup berkira. Dengan mak bapak tak pernah berkira dengan kita. Allahuakbar. Nak beri tambang mak bapak pergi umrah pun gigil. Anak beranak tolong kumpul banyak. Tahun ni kita terbangkan mak kita pergi umrah. Kalau dah buka nanti lah. Pergilah yang baik-baik. Nak bagi hadiah mak pun bingung. Saya yang paling murah ke? Nak bagi mak ni apa? Kan? Dong, kau lah tahu. Itu kan mak kau juga. Boleh jadi. Mak bapak kita punya kesukaan pun kita tak tahu. Macam mana kita nak nafkah kan? Sedangkan ini satu tuntutan. Kita kadang-kadang betul Tuan Haji Umar kata, kita nampak gajah di seberang, kuman di seberang laut. Gajah depan mata kita tak nampak. Dicontoh. Ini betul. Ingat Allah sebut pertama nak bagi sedekah yang baik itu kepada mak bapak. Belajar korbankan harta untuk mak bapak. Satu. Dan yang kedua wal aqrabin, iaitu disebut sebagai saudara mara. Adik-beradik kita kadang-kadang susah, kita tak tolong. Orang lain bermati-matian kita tolong. Yang baik-baik ini adik-beradik kita tahu. Tapi memang ni dulu memang kepala batu, tiba-tiba pula dia sanggup korbankan untuk adik angkat, tapi dia tak sanggup korbankan untuk adik dia sendiri. Ingat, iaitu la yadrujuna qati, jangan sampai tak masuk syurga. Nabi sebut sebab memutuskan tali silaturahim. Ini Allah perintahkan. Wal aqrabin, kita kena tengok adik-beradik kita dulu. Lepas tu wal yatama, untuk orang anak yatim. Tahu tak anak yatim? Kan, anak yatim, kematian ayah. Dan ingat tahu, dekat anak yatim ni ada kunci syurga. Saya sebut sebab apa? Disebut ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Nabi sebut aku dengan anak yatim, iaitu dekat syurga macam ni. Itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya juga nanti kita sambung hadapan ni. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan terjawab soalan rakan kita yang bertanya. Dan sudah tak sedar, kita di TV3 siaran insyaAllah akan tamat di sini. Dan saudara sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah jariah yang diberikan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu saham akhirat yang akan mengalir terus pahalanya sekalipun kita telah kembali menemui Sang Pencipta di alam barzakh. Alhamdulillah, sidang penonton, sama-sama kita bermuhasabah dan Taina Ustaz berakhir di sini untuk siaran di TV3. InsyaAllah kita akan bersama siaran tambahan 30 minit di TV9. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami. Kekal di rumah, dakwah biar Taina Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian anda masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Detik muhasabah biar tahu, jangan keliru saat dunia dilanda COVID-19. Saya mengharapkan kita semua kembali memuhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan ujian yang didatangkan ini menjadikan kita hamba-Nya yang sangat dekat dan lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya mengharapkan agar saudara, tuan-tuan dan puan sedang penonton Tanyalah Ustaz khususnya berada dalam keadaan kita ikhtiar, berusaha bersungguh-sungguh kita ambil sebanyak mungkin fadilat kelebihan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Jazlan Abdullah membicarakan kepada Ustaz sedekah yang afdal, dan telah pun banyak kita kongsikan, kita kupas dan kita jawab persoalan yang diajukan kepada kita. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan soalan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol seperti biasa 1800 881677 ataupun menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011123364480, atau terus tinggalkan soalan anda di komen pada laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan di sana juga kita siarkan secara langsung menerusi FB Live. Dan bagi anda yang menonton kami, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 ini, kita nak teruskan lagi perkongsian kita, perbincangan sedekah yang afdal yang telah pun Fadil Ustaz sebelum kita berhenti tadi, Ustaz ada sebut tentang keutamaan-keutamaan dan juga mereka-mereka golongan-golongan yang patut diutamakan ketika mana kita bersedekah. Ustaz, sedikit sambungan insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Anas Muslim Smart sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, tadi kita dah sebut disebut oleh Allah Taala yang mengajarkan kita siapakah yang paling afdal kita nak bersedekah. Yang pertama disebut oleh Allah Taala, diajarkan kepada kita iaitu apa? Fadil walidain, iaitu kepada kedua ibu bapa. Belajar korbankan harta kita kepada kedua ibu bapa. Walaupun tengah musim kita PKP ni, COVID-19 ni, selalu angkat telefon tanya mak, ada tak lauk tak mak? Kalau tak mampu beri hari-hari, jangan sebulan sekali kau tak beri. Berilah sekali pun, untunglah tu, alhamdulillah. Makna kita ada juga mengorbankan harta kita untuk mak dan ayah kita. Yang kedua, wa akrabin, iaitu membantulah adik-beradik kita. Ya Allah, adik-beradik kita datang bawa kurma. Ya Allah, terima kasih. Tiba-tiba datang bawa kurma kan. Nak Ramadan kan. Maknanya okeylah, alhamdulillah. Makna itu yang sedekah yang paling mulia. Kadang-kadang kita tak sangka adik kita boleh buat macam tu. Okey. Lepas tu wal yatama, anak-anak yatim. Ingat, saya dah sebut tadi, Nabi sebut ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, iaitu aku dengan pembela anak yatim macam ni kat syurga. Makna Nabi nak sebut dekat diri anak yatim tu ada apa? Ada kunci syurga. Jangan sekali-kali kita menghina anak yatim, bantulah anak yatim. Ini anak yatim kalau tahun-tahun lepas bulan Ramadan gemuk-gemuk anak yatim kita ramai yang beri makan. Setahun lepas tu kurus kering, lepas tu setahun sekali. Boleh tahan juga kita memilih mata kita. Bermusim anak-anak yatim tu makan ni. Tapi betul sedih tau. Saya nak cerita sikit. Saya tengok ada orang anak yatim ambil kanan, ambil kiri. Ada juga yang menghina. Gelojohnya makan. Sampai ambil tangan, ambil kiri. Jangan hina. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab kita bagi makan setahun sekali. Betul. Salahkan diri kita. Ini nak nyalahkan orang, manjang. Macam marah je. Tak marah. Nasihat. Betul lah. Okey. Lepas tu, wal masakin. Iaitu apa? Orang-orang yang susah. Orang miskin ni banyak. Macam mana orang miskin? Katakan keperluannya satu hari RM10. Dia dapat kurang lebih RM10. Itu miskin lah. Maka kita kalau orang tu minta, kita bantulah. Kadar yang kita mampu. Yang terbaik tu yang kita mampu. Yang ikhlas kita mampu. Dan Ibnu Sabil, iaitu apa? Orang-orang yang boleh kita selesaikan masalah dia dalam perjalanan. Dia katakan susah dan baik, kita bantu. Dan apa kata Allah Ta'ala? Wa man taf'alu min khairin fa innallaha bil alim. Dan kalau kita melakukan amalan yang baik ni, Allah yang lebih tahu. Kita ikhlas tak? Kita tak ikhlas ke? Allah nak ganjarkan apa amalan tu dengan syurga dan sebagainya. Allah yang akan beri. Yang penting, ingat baik-baik. Buat baik kepada ibu bapa. Buat baik kepada adik-beradik kita. Anak-anak yatim kita bela. Orang miskin kita dulukan. Dan ingat, orang-orang yang perlukan bantuan kita bantu. InsyaAllah, Allah akan berkati hidup kita. Wallahualam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton Tanyalah Ustaz. Kekayaan yang sebenar bukanlah kerana banyak memiliki. Tetapi kekayaan yang sebenar ialah dengan banyak memberi. Jadi renung-renungkan dan selamat bermuhasabah. Fadil Ustaz, itu sedikit bingkisan ataupun kata-kata mutiara yang kita dapat kongsikan. Kita nak raikan lagi soalan daripada rakan WhatsApp kita Ustaz, dengan izin Ustaz, di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz Jazlan dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedekah paling biasa bagi kita ialah berbentuk wang ringgit. Dan sedekah yang paling mudah adalah sedekah senyuman. Namun di waktu PKP ni Ustaz,
nak jumpa dengan orang pun tak boleh. Kalau pakai penutup muka, nak senyum pun tak nampak pula. Betul. Macam mana nak sampaikan sedekah di musim PKP ni Ustaz? Baik dari segi wang ringgit maupun tenaga. Mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu. Terima kasih Ustaz dan Da'i, satu perkongsian ataupun soalan yang cukup baik daripada rakan kita dalam nada lawaknya, guraunya, tapi ada kebenarannya di situ Ustaz. Yang saya heran siapakah namanya? Namanya rahsia Ustaz, rahsia misteri. Baik, Allah. tapi dia punya soalan ni memang kreatif betul. Maknanya orang yang sentiasa memikirkan kreativiti tau. Sebab apa? Sebab dia boleh fikir macam mana senyum dalam apa? Dalam mask, dalam apa penutup muka. Terbaiklah dia punya idea. Okey, baik. Okey. Ini kita dah sebut tadi antara banyak amalan yang kita buat khususnya untuk bersedekah. Contohnya tadi kita sebutlah, kita buat tabung masjid dekat rumah untuk kita kumpul dan kita nanti beri insya-Allah bila mana musim PKP ni dah tak ada, kita boleh bawa ke masjid tu satu. Dan yang kedua kita tahu maknanya kita banyak jiran dan sebagainya, tapi yang saya nak bawa satu dulu, masukkan dalam rumah dulu. Okey, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sedekah ini? Satu hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Nabi sebut iza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya. Okey, sedekah kepada keluarga ke, nafkah tu makna benda yang wajib dan niat untuk mengharap pahala daripada Allah SWT, maka bagi hal itulah dikira sedekah. Nampak Sungguh pun suami ingat dia tak dapat pergi masjid, tak dapat bersedekah kat masjid, dia balik bawa beras tu. Dah sekarang ni orang lelaki terbaik tau. Dah banyak pergi pasar, pandai pergi pasar orang lelaki sekarang ni. Dia telefon bini dia telefon, ini mana kangkung ni, mana, dia tanya kat kedai, mana kangkung? Itulah kangkung pak cik. Dia panggil kita pak cik pula, rabak pula hati, dah tua, bukan tua, dah remaja lanjut usia, kangkung pun tak tahu. Ini masa sebenarnya bagus orang lelaki dapat kenal pasar dan ingat tau orang lelaki ni sebut dia balik bawa macam ni kan, dengan muka yang macam ni kan. Sampai kat rumah, sebenarnya itu adalah sedekah untuk ahli keluarga kita. Itu ada nilaian pahala, itu ada nilaian syurga, itu ada nilaian keberkatan, semua dekat situ. Habis isteri macam mana? Allah. Isteri macam mana? Isteri mengambil barang hantar tersebut, masak, usus sahur dan sebagainya, itu semua amalan baik disebut sedekah. Maknanya sedekah itu bermula dalam keluarga kita. Kita kembangkan daripada keluarga kita itu untuk apa? Untuk masyarakat, untuk negara dan sebagainya. Mudah-mudahan bermula daripada keluarga inilah amalan yang baik. Mudah-mudahan dengan amalan baik tersebutlah, insya-Allah negeri kita semua, negara kita akan jadi negara yang terbaik. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang silap pilih barang tu. So, biasalah kita ni kadang-kadang jarang-jarang sekali, bukan kadang-kadang kata piramidi sebut begitu. Semalam ada satu kisah yang menarik, kalau mungkin saya boleh kongsi dengan para penonton. Saya ke kedai untuk membeli daun kesum, tapi saya tersilap pegang pucuk ubi. Jadi satu pengalaman yang pahit untuk saya, dan ada seorang akak ataupun seorang ibu menegur, dia kata, adik nak beli daun kesum ni, bukan daun kesum ni, pucuk ubi, dia kata. Jadi saya pun gaul kepala, mujur pakai penutup muka. Tidak kena viral saya, malu. Masya-Allah, tabarakallah. Da'i silap beli daun. Allahu akbar. Jadi mungkin sebagai kita kata, kita teruskan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi Facebook, Putri Salbiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah pahala untuk orang tengah? Maknanya mereka yang membantu menyampaikan sedekah sama seperti mereka yang mengeluarkan sedekah. Soalannya cukup bagus walaupun ringkas. Putri Salbiah yang bertanya di Facebook. Kita jadi orang yang menyampaikan sumbangan orang ramai Ustaz, orang tengah. Mungkin sedikit pada Ustaz. Saya pun nak jawab sikit je. Itulah yang paling afdal, yang paling terbaik. Maknanya kita tak mampu nak cari orang. Lepas tu ada orang war-warkan, ini saya nak buka tabung untuk sedekah. Siapa nak sedekah, kita bolehlah sedekah kat situ. Bagi dia peluang untuk kita menyampaikan iaitu sedekah kita ni kepada orang yang dia iaitu apa? Dia tahu ke mana hala tuju nak bawa sedekah tersebut kepada orang-orang yang betul nak menerima sedekah. Maka tak salah menjadikan wakil, kita cari wakil untuk kita uruskan untuk mereka uruskan iaitu apa sedekah kita untuk disampaikan kepada golongan sasar. Ini bagus sebenarnya, tak ada masalah. Yang beri pun dapat pahala, yang mengusahakan iaitu untuk menyampaikan pun dapat pahala. Mudah-mudahan Allah didik pimpin sama-sama kita dapat ikhlas dan tidak benda itu jadi riak, takabur. Yang paling takut gurur. Tahu tak gurur? Iaitu kita tertipu dengan amalan kita. Kita dah bagi orang, kita ni Allah
hebat juga aku. Tiba-tiba pula rasa hebat, rasa kemas, rasa apa kan. Padahal sebenarnya tak ada apa pun. Cuma yang kita nak buat tu untuk mencari iaitu apa? Keberkatan, rahmat, redha daripada Allah. Jadi teruskan usaha. Kalau kita tak mampu cari orang miskin, kita carilah orang-orang yang selalu berurusan dengan orang miskin. Di situlah sebenarnya jalan untuk kita mendapatkan pahala sedekah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan soalan yang diajukan mudah-mudahan terjawab, dan Fadil Ustaz, banyak lagi yang akan kita kongsikan para penonton. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar Taila Ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Sedekah yang afdal. Masih lagi kita membicarakan topik sedekah yang afdal bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Jazlan Abdullah, dan alhamdulillah telah pun banyak Fadhil Ustaz kita raikan, kita kongsikan kepada para penonton topik yang cukup menarik pada pagi ini. Dan bagi anda yang menonton kami pada pagi ini, terima kasih kepada yang telah pun mengajukan atau menghantarkan persoalan kepada kami. Alhamdulillah. Dan Fadhil Ustaz dan juga sedang penonton, sedikit kalau kita dapat lihat di paparan skrin pada ketika ini untuk renungan kita bersama di akhbar, bikisan akhbar sambutan Ramadan berbeza, elak mudarat lebih besar. Ini satu perkara yang perlu sama-sama kita renung dan juga kita ambil perhatian. Ketibaan Ramadan ketika COVID-19 melanda dunia tidak memungkinkan umat Islam menyambutnya seperti biasa. Ramadan tanpa majlis iftar, tarawih secara berjemaah, beriktikaf dan bertadarus di masjid atau surau pastinya dirasakan janggal. Begitu juga masjid yang diimarahkan pada Ramadan menjadi sunyi dan sepi, ini menimbulkan kesedihan tidak terucap. Allahu Akbar Ustaz. Ini satu perkara yang seperti mana yang kita dah sebut tadi di awal program tentang ada dalam kalangan kita yang mungkin merindukan suasana iktikaf di surau, di masjid, apatah lagi di bulan yang cukup barakah dan mulia ni Ustaz. Mungkin satu perkara yang sebenarnya menjadi satu kerinduan yang cukup besar yang membungkam di hati kita. Kita berdoa Ustaz, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan dipulihkan negara kita dan seluruh dunia daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Bersama kita bantu pihak kerajaan untuk putuskan rantaian COVID-19. Stay safe, kekal di rumah. Kalau tidak ada urusan penting, jangan keluar rumah, kekal di rumah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi perkongsian kita tentang tajuk sedekah yang afdal dengan kita meraihkan soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Cik Mahamud Cik Idris. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bertanya, adakah boleh saya sedekahkan sedikit duit daripada bantuan asnaf kerana saya juga memerlukan pahala? Mohon pencerahan dari Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, Melur Ismail juga di Facebook bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru Taila Ustaz, semoga berada dalam rahmatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi amin, insya-Allah. Bagi golongan yang tidak ataupun kurang berkemampuan untuk bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan yang penuh berkat ini, untuk juga sama-sama dapat meraih pahala, apakah bentuk sedekah yang boleh mereka lakukan? Mohon huraian daripada Fadil Ustaz. Satu soalan yang cukup menarik, biar tahu jangan keliru Ustaz. Dua soalan di situ sahabat kita bertanya. Tak mampu tapi nak juga bagi. Sebab apa? Ni bulan Ramadan ni bulan sedekah Ustaz. Kan kalau tak bagi langsung kan rugi terlepas kita. Kan sedekah satu dibalas 10 kemudian dilipat gandakan lagi Ustaz. Allahu Akbar. Sedikit daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cik Mahmud dan Puan Melu. Saya bila dengar soalan ni sebenarnya saya nak sebut satulah. Orang yang susah ni sebenarnya
yang susah ni sebenarnya kan. Orang yang faham orang susah ni ialah orang yang pernah susah. Dia merasai. Dia merasai. Maknanya kalau kita pernah susah, kita akan tengok orang susah, kita akan rasa susah. Kita akan rasa susah. Betul. Walaupun kita susah. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa Nabi sebut? Iaitu apa? Fattakun nar walau bisikin tamr. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nabi sebut, jagalah diri kalian daripada api neraka walaupun hanya sedekah dengan setengah daripada biji kurma. Maknanya Nabi sebut ada insan yang memang dia tak mampu dan Nabi beri khabar kepada mereka, berita gembira, orang ni dia akan lepas dari api neraka sebab dia menjaga amalan sedekah tersebut. Walaupun tak mampu, kau bagilah sedekah, iaitu apa? Setengah kurma. Agak-agak boleh tak kita nak bagi kurma sedekah setengah aja. Jangan bagi biji tak? Ada biji kan. Berapa dah setengah kan. Maknanya rupanya sampai dari kalau kau dah tak ada apa walaupun sikit tu maknanya apa? Itu yang boleh melepaskan kita dari api neraka. Sebab itu nilaian orang ni apabila dia dapat merasa orang susah sebab apa? Dia pernah susah. Walaupun sikit kita kongsi sama. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Habis kalau sikit kita makan sendiri, saya tak nak sebut je lah. Cuma maknanya kita faham lah. Maknanya dah Nabi sebut. Kalau dah tak ada jugalah. Dah sama-sama tak ada. Kau tengok muka aku tengok muka kau. Itulah yang kita ada. Maka waktu itu disebut, iaitu dengan mendapat ucapan percakapan yang baik itu disebut sedekah juga. Maknanya kalau kita dah tak ada apa-apa juga, bercakaplah benda yang baik. Bercakap benda yang baik itu disebut apa? Sedekah juga. Oleh sebab itu, walaupun kita tak ada, kita cuba adakan sedekah tersebut. Kalau sama-sama tak ada, cakaplah benda yang baik-baik dan ingat benda yang baik-baik itulah kita bercakap dan benda itulah amalan yang boleh melepaskan kita daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Baik. Kembang melati sungguh indah di tengah laman menjadi hiasan. Ramadan bulan banyakkan sedekah, saling membantu sesama insan. Ustaz nak beli pantun saya Ustaz? Allahu Akbar. InsyaAllah lepas ni Ustaz. InsyaAllah. Kita sebelum tu kita raikan lagi solat. Kita selit-selit sikitlah pantun Ustaz. Kita nak masuk lagi ataupun nak sama-sama hayati lagi soalan yang datangnya daripada rakan WhatsApp kita yang bertanya. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Soalannya Ustaz, yang pertama, bolehkah seseorang yang sudah bertaubat hendak menggunakan hasil duitnya yang haram, contohnya duit hasil judi, bagi tujuan bersedekah, atau adakah cara atau kaedah lain untuk menggunakannya? Yang kedua, bagaimanakah pula seseorang yang menerima sedekah meragui sumber yang diperolehi oleh yang memberi sedekah kerana tahu akan latar belakang hamba Allah yang memberi sedekah tersebut? Boleh diterima ataupun tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Zulkarnain Safian dari Simpang Renggam, Johor. Dua soalan yang cukup menarik untuk kita bahaskan pada hari ini. Yang pertama disebut tentang dah bertaubat dah, tapi ialah hasil-hasil haram dulu sayang nak buang Ustaz. Jadi nak guna untuk sedekah ataupun ada kaedah lain ke untuk menguruskan harta tersebut? Dan yang kedua tentang bagaimana kita meragui orang yang memberikan sedekah. Nak terima ke tak terima? Tak terima kan dia merajuk pula. Ada sikit Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan yang sangat baik bagi saya sebab kita kena tahu kita semua ada melalui fasa zaman jahiliah. Jahiliah. Kegelapan. Itu biasa manusia kan. Jadi ialah maklumlah masuk umur remaja dan usia ni kadang-kadang kita lupa baru ingat kat Tuhan, ya Allah banyak dosa aku ya Allah. Okey, minta ampun kepada Allah, itu memang asas kita. Dan yang kedua iaitu apa? Nabi pesan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. La taqbalus solah bighairi tahur. Nabi sebut takkan diterima solat tu tanpa bersuci. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis ni disambung, wala sadaqatun min ghulul, iaitu apa? Tidak pula sedekah itu daripada ghulul, iaitu harta yang haram. Maknanya harta yang haram kita tak boleh iaitu buat amalan sedekah. Pasal itu dari sumber yang haram. Tak boleh. Tapi macam mana nak uruskan? Kita buatlah, saya sebut selalu iaitu urusan wang yang tak sah taraf. Urusan wang tak sah taraf. Jadi kita lah jumpalah orang-orang alim, bagi jumpalah. Maknanya bagaimana nak menguruskan ini dulu bukannya harta haram tapi harta yang tak sah taraf, kan? Syubhah dan sebagainya kan. Sebab apa? Al-halalu bainun wal haramu bainun, iaitu halal tu betul-betul jelas, haram jelas, wa bainahuma iaitu di antara kedua mutasyabihat, iaitu yang syubhat.
Ya, sebab benda-benda yang haram ni kalau ada kat kita susah tahu. Nanti kita hilang keberkatan, kita jadi orang yang disempitkan hati kita, kita rasa makna dunia ni kecil cukup semak bagi kita. Apa yang Allah berikan kepada kita jadi susah, anak pun menyusahkan kita, isteri, keluarga dan sebagainya. Benda-benda hasil daripada rezeki yang haram. Akhir yang paling susah Allah cabut ketenangan. Itu kita takut. Jadi nasihat saya khusus pada diri saya, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, kalau ada duit yang tak sah taraf tu kita uruskan, jangan buang kat sungai pula. Dia boleh digunakan untuk buat jalan, untuk buat tandas, untuk apa. Nanti orang yang faham ni dia akan menguruskan. Okey. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan keraguan tak ada orang yang memberi sedekah. Baik, kita dah tahulah mungkin kita agak dia ni memang selalunya ambil daripada rezeki yang tak halal. Lepas tu beri kat kita, maka bersangka baiklah. Kita ambil makanan katakan bulan Ramadan pula dia bagi jiran kita tu kan. Kita bersangka baik, kita ambil, kita boleh makan dan kita tak ada salah pun. Kalau benda itu haram, diberi daripada benda yang haram, hasil benda yang haram, dia yang menanggung dosa. Kita akan menanggung kenyang. Itu kita akan menanggung kenyang. Harus, kita tak ada masalah. Jangan pula kita kau ni duit yang riba tu ke? Kau jangan main. Siasat dia pula. Allahu akbar. Macam sekurang-kurangnya dia berlatih untuk menjadi baik, latih untuk bersedekah. Kita doakanlah dia, jangan pula kau siasat pula. Ini biar kau cakap betul, aku tak nak makan benda haram. Nanti pula aku boleh pahala pula, tiba-tiba pula. Sihat kat dia. Jadi ingat, kita ambil lah, kita raikan, kita makan sampai kenyang, tak ada masalah. Kalau rezeki itu dia haram, bukan salah kita, tapi salah dia. Dialah yang menanggung dosa. Kita akan dapat menanggung kekenyangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Satu perkara yang cukup menarik bila Ustaz sebut, bukan hak kita untuk menilai orang lain. Ya, cuma betul. kalau kita tahu benda tu dah ada bukti, maka kita hindari perkara tersebut. Sekali nampak betul dia baru ambil rasuah, saya bagi sedekah. Nampak itu tak Allahu akbar. Dan kita sedar tak sedar Ustaz dah pun sampai di penghujung rancangan. Mungkin sedikit Ustaz sebagai ringkasan terakhir untuk tajuk kita sedekah yang afdal sebagai kesimpulan daripada Fadil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, hikmah sedekah, saya nak sebut hikmah sedekah lah. Ini kita kena dalam bulan Ramadan, kita bulan yang gudang pahala, kita banyakkan sedekah. Ingat, kalau kita bersedekah, kita akan dapat 5 perkara. Pertama apa? Kita akan jadi seorang insan yang bersyukur. Bersyukur tu insya-Allah kita akan dapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat, satu. Dan yang kedua, ingat, bila kita banyakkan sedekah, kita akan faham semua apa yang ada pada kita ni ialah milik Allah SWT. Kita tak ada apa-apa pun, kita tak ada apa-apa. Dan kita ingat, dengan bersedekah ni akan melembutkan hati kita. Belajar lembutkan hati. Kita ni keras hati tau. Keras hati kita. Agak keras tak? Suami kita je keras hati. Tiba-tiba pula kita bukan hati. Tanda orang keras hati senang je. Kalau kita tegur, dia tak boleh terima. Itu keras hati. Nak cakap kepala batu dia tak? Tak boleh kan? Sikit lah boleh. Dah tersebut pula tu. Minta maaf. Keras kepala kan? Okey. Lepas tu yang keempat iaitu apa? Menyuburkan ukhuwah. Kalau kita bagi ke orang ukhuwah, dan kalau kita bagi kat saudara dapat persaudaraan, dan yang kelima proses tukar harta kita untuk bawa kita ke negeri akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan sedikit Ustaz, doa ataupun penutup dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit doa ringkasan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul abad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma ja'alna minan najin fi kulli halin fi dunya wal akhirah. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, penularan COVID-19 pada ketika ini sangat membimbangkan di seluruh dunia. Seorang doktor di United Kingdom, UK menedahkan bahawa seorang pesakit COVID-19 berpotensi menyebarkan virus itu kepada lebih 59,000 individu yang lain. Nampak saja seperti kecil, tetapi ianya mampu merentak kedamaian. Dan Fadil Ustaz, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian sedekah yang afdal, tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima segala perkongsian yang kita sampaikan. Dan jangan lupa para penonton Tanya Ustaz Detik Muhasabah akan kembali bersiaran seperti biasa pada esok hari dengan tajuknya Tentera Kecil Menggugat Ketenangan bersama sahabat saya moderator Da'i Azrin dan juga ahli panel Ustaz Mustafa Suki. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada edisi ataupun episod-episod yang akan datang. Terima kasih atas tontonan anda. Mudah-mudahan Allah berkati. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.